naik bukit, tiba-tiba keluar-keluar tempat yang sama. Korang pelik tak? Aku rasa pelik lah, tak ada aku fikir. Tak tahu lah kenapa. Geng, Assalamualaikum. Geng, sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi. Aku Haji, Caster Diary. Geng, korang, apa khabar korang semua? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Geng, gelap ni cuaca. Geng, cuba teka. Aku kat mana? Lawak pemandangan. Tasik ni luas ni. Aku berada dekat Taman Bandar, geng, Kuantan. Okay. Lepas tu tujuan aku hari ni bersama dengan korang, aku ingin bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Pengalaman misteri, seram pun ada. Lepas tu sesat. Misteri, seram, sesat. Okay. Sekejap geng, aku nak berjalan dulu. Sekejap lagi aku cerita. Okay geng, aku start bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian yang berlaku ni geng, pada dalam bulan 6 tahun 2020. Maksudnya ni kita dah masuk tahun baru kan, 2022 tak? Setahun lebih. Cukup bulan 6, 2 tahun. Masa tu trip ni aku pergi berempat. Aku, Haris ni kira macam member aku lah, dulu selalu follow aku. Fazil, budak Putrajaya. Lepas tu Zul budak Wangi. Kami berempat geng pergi trip. Aku bawa dia orang masuk hutan masa tu, main sungai belah-belah hulu lah kan, Lubuk. 3 hari 2 malam. Tapi geng, nanti dalam rakaman ni aku akan sertakan sekali sedikit tentang rakaman yang lama tu kan. Supaya tak ada korang asyik tengok muka aku je. Gurau. Lepas sampai tu geng, tak ada apa lah. Maksudnya sampai tu kita orang dirikan hemok kan. Aku dah start dah silap aku masuk dulu tak ingat lah. Lepas tu dah siap-siap hemok kita orang, dah siap makan apa semua. Kita orang menganduk kan. Menganduk. Pada malam tu kan, pada malam tu Haris yang kena kacau. Masa tu Haris main phone, dia download awal-awal cerita. Lepas tu dia tengok cerita dalam phone dia tu. Lepas tu dekat unggung api kita orang tu, Haris nampak satu berbola api tau. Dia berbola api ni dia terbang kiri kanan macam tu, berlega-lega. Haris cakap. Lepas tu Haris nampak, tapi Haris buat tak tahu je. Selepas tu sebabnya Haris memang duduk dekat dengan hemok kita orang, dekat dengan camp kita orang. Lama sikit Haris dah mengantuk, barulah dia tutup phone. Lepas tu dia pun tidur. Orang keduanya geng adalah aku sendiri. Aku terlelap sekejap. Lepas tu aku terjaga balik. Lepas aku terjaga balik tu, aku dengar dekat seberang sungai. Seberang sungai tu dia bukit tinggi tau. Sangat tinggi bukit. Hutan memang hutan tebal geng. Aku dengar dah 2 orang ataupun dalam 3 orang geng suara bersembang, tapi lebih pada seorang lah bersembang. Tapi sayup-sayup kedengaran. Macam agak jauh lah, ataupun tak jelas dia punya percakapan. Aku pun pasang telinga. Memang betul geng. Demi Allah aku cakap memang betul. Aku dengar suara yang orang cakap tak jelas, tapi suara orang bersembang. 2-3 orang. Aku pun fikirlah kan, pukul 1-2 pagi macam tu, suara siapa bersembang kan. Dalam hati aku lah kan, aku tak tegur. Kejadian yang aneh ataupun misteri ni, ataupun mistik ni, kita tak boleh tegur. Orang tua pesan lah, kita kena cakap macam bagi clue je, macam bagi hint je macam tu. Ataupun cakap perspektif muka lah, kenyit mata ke, ataupun geleng-geleng kepala pun boleh juga. Depan sana buat macam ni pun boleh juga. Maksudnya bahasa isyarat tangan, anggota badan, ataupun secara lisan. Tapi bukan dengan niat menegur geng. Macam tu. Lepas tu yang ketiga, Fazil pun ada kena. Fazil dah pesan dah apa-apa, tapi mungkin Fazil tengok masa tu aku, Haris dan Zul tidur. Dia tak sampai hati nak kejut. Masa tu Fazil cakap anggaran dalam pukul 4 pagi lebih lah macam tu. Fazil terjaga, dia nak buang air kecil. Lepas tu dia pergi buang air kecil seorang-seorang kan. Base camp kita orang, hemok kita orang tu sebelah je dengan sungai. Dalam beberapa meter lah maksudnya kan. Fazil pergi buang air kecil, lepas tu Fazil balik semula dekat hemok kita orang.
baring pun sama geng. Fazil pun dia dengar dalam suara dalam 2 orang ataupun 3 orang pun sama, dekat puncak atas bukit, seberang pada base camp kita orang lah, seberang pada hammock kita orang, tempat tidur kita orang pun sama. Tapi Fazil pun dah memang sebelum masuk hutan lagi, macam aku dah beritahu kat dia orang lah, pada dia orang pun faham juga. Maksudnya kalau ada apa-apa perkara, jangan tegur, jangan menegur, takut jadi lain kan. Kalau korang tu macam kita lah kan, kalau kita hati kental ataupun kita ni kuat semangat, tak apa, takut terkena dekat member kita yang tak kuat semangat. Kejadian contoh macam dia boleh merasuk kita ke, tak nak jadi macam tu kan. Cumanya kisah misteri dan mistik yang tu je lah aku nak share dengan korang. Cumanya yang aku cakap sesat tu geng, okay, kita sambung. Yang sesat tu, masa tu kita orang dah nak balik, cukup lah kan, 3 hari 2 malam. Hari ketiga kita orang dah nak gerak balik. Disebabkan, kau ingat tak yang aku cerita tadi, sebab kita orang dah tak larat dah nak panjat bukit ataupun nak trekking, kita orang berbincang dan decide untuk buat jalan sendiri. Jalan sendiri tu geng, silap aku juga kan, aku tak buat penanda, aku tak buat patohkan dahan. Ke ada? Aku tak ingat dah, aku rasa aku ada patohkan dahan aku rasa. Cumanya tali-tali ataupun spray aku tak bawa. Jadinya untuk orang cakap buat macam satu petanda ataupun buat satu macam marking jalan, kita mark kat situ, mark kat sini kan, aku tak buat macam tu. Jadinya perjalanan balik tu geng, kita orang sesat geng. Bayangkanlah kita orang trekking, tapi masa tu kita orang trekking tu dalam sejam lebih ataupun tak sampai dalam 2 jam lah. Tapi yang duduk belakang aku, Zo yang duduk belakang aku ni, aku sentiasa communicate tau. Aku sentiasa berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan Zo, nampak okey ni Zo, ada jalan ni, jom kita masuk ke jalan ni lah. Tapi bila aku cakap macam tu, kita orang ni susul kanan geng, panjat bukit susul kanan. Geng, kalau fikir logik tak, susul kanan, dia tak akan jadi 360 darjah. Dia tak akan jadi membentuk bulatan. Sebab apa? Sejam 2 jam tu bukan tempoh yang sekejap tu geng, trekking dalam hutan. Panjat bukit lagi, mendaki bukit kan. Kita orang susul kanan, dia akan jadi straight macam ni geng. Dia akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi bulatan. Tapi geng, yang peliknya, masa nak turun tu, aku dah cakap dah dekat Zo, macam kenal jalan ni Zo cakap, Tok Ji. Mula-mula Zo menidakkan. Zo cakap, Tok Ji, ni jalan lain ni. Zo betul Zo, macam kenal jalan ni. Aku dah rasa tak sedap hati dah, sebab aku jalan depan kan, aku perasan salah jalan tu. Lepas tu aku semakin lama semakin dekat dengan sungai. Ya Allah tangku geng, jalan kita orang nak balik tu geng, jalan kita orang masuk mula-mula tadi, jalan tu jugalah kita orang turun. Aku pelik geng, macam mana aku jalan sentiasa berinteraksi, sentiasa berkomunikasi dengan Zo ni, boleh jalan tempat yang sama, membentuk bulatan dan turun balik tempat yang sama. Aku punya masa tu geng, meremang bulu roma aku. Aku pun macam beristighfar lah kan. Astaghfirullahalazim, aku cakap. Guys, sekarang ni aku dengan member aku pun on the way keluar. Kita orang lalu ke hutan tadi, tapi trekking ke hutan, aku susul kanan ambil bukit, naik bukit. Tiba-tiba keluar tempat yang sama. Korang pelik tak? Aku rasa pelik lah, tak ada aku fikir. Tak tahu lah kenapa, benda masalah. Aku tanya Zo, lain macam dah ni Zo pun cakap, ya Haji, betul dah. Belakang Zo tu Fazil, belakang Fazil Haris. Memang aku pesan dekat Haris, kita orang berbincang, aku minta Haris tu duduk belakang sekali, cover Fazil lah maksudnya kan. Aku duduk belakang aku Zo. Dekat Zo, ada benda tak kena ni Zo. Aku berbincang dengan dia budak-budak ni. Tu Zo cakap, Ji, kita azan dulu sekali tak? Tu aku cakap boleh lah. Lepas tu Zo minta Fazil azan. Fazil azan untuk kali pertama. Azan kali pertama, aku pun dah macam, kita orang dah macam dah trekking tu dah makan masa berjam geng. Sejam ke 2 jam lebih macam tu. Kita orang dah penat dah. Sebab dia bukannya trekking biasa tau. Dia trekking bukit macam tu. Lepas tu aku bincang dengan budak-budak ni. Kita orang buat keputusan menyusuri sungai menuju hala balik. Perjalanan dah jauh geng. Trekking tu pun dah berjam-jam. Bayangkan dengan keadaan kita orang banyak barang-barang, beg kita orang 2 biji beg galah. Geng, aku masa tu macam cakap hampir-hampir mengalah lah. Macam dah nak give up lah aku rasa. Penat yang amat aku rasa. Tapi
Aku cakap kat geng ni lah, tak apa, kita sabar. Kita menyusul sungai. Lambat cepat tak apa. Lambat tak apa. Janji asal selamat. Aku cakap macam tu. Lepas tu dah sesat trekking tu sekian hal geng. Kita pun susul sungai. Susul sungai. Makin lama makin okey. Lepas tu lah, ada satu batu sungai ni, aku tak perasan. Dia ada batu, dia di tengah-tengah sungai tu ada batu besar tau. Bangkau batu besar. Yang aku peliknya geng, masa sama ada spot ni memang aku biasa datang kan. Memang aku biasa pergi lah, maksudnya dekat spot ni. Seingat aku lah, aku tak hafal batu tu. Jadi macam menjadi, aku ni dah jadi macam was-was. Aku cakap, aku tanya lagi, batu besar ni ada ke? Ke jauh dah kita ni daripada jalan keluar. Maksudnya dah terlebih jalan keluar. Kat situ pun dah macam rasa macam betul ke? Dia macam main-main tau. Dia macam fikir macam betul ke tak ni jalan ni. Walaupun susul sungai. Maksudnya macam ada benda nak mempengaruhi fikiran kita orang. Macam nak buat macam kita orang rasa was-was. Macam tu. Biasanya aku tak macam tu geng. Biasanya aku tak macam tu. Jarang berlaku macam tu geng. Serius aku cakap. Bongkau batu besar ni kat tengah sungai ni. Aku pelik juga, macam mana bongkau batu sungai tu boleh ada tak? Masa aku nak pergi tu macam tak perasan. Macam lah, aku rasa tak pasti lah tu ada tak ada. Tapi yang pada zahir depan kita orang ni ada batu lah. Bongkau batu besar tengah-tengah sungai. Lepas tu kita orang bincang-bincang, tak apa. Kita orang susul lagi sungai ke bawah. Jumpalah jalan trekking, naik bukit. Masa tu dah jauh dah, berapa jam 3 jam lebih ke 4 jam lebih, macam tu. Lepas tu naik bukit. Lepas naik bukit tu geng, macam biasa lah, aku duduk depan sekali lah. Zul belakang aku, belakang Zul ni Fazil. Lepas tu Haris belakang sekali. Masa naik atas bukit tu, sukalah aku geng. Aku tengok atas bukit tu, maksudnya ada satu pokok ni yang menjadi penanda tempat kita orang parking motor. Macam tu. Aku pun cakap kat dia orang. Aku cakap, Zul, Fazil, Ray, dekat dah kita ni. Alhamdulillah, dekat dah. Cuba kau orang tengok, betul tak pokok ni yang dekat kita orang parking? Oh ya betul Haji. Pokok tu lah yang kita orang parking motor. Lepas tu geng, kan atas bukit lah. Lepas tu turun pada bukit tu, astagfirullahaladzim, tak ada pokok tu geng. Pelik aku. Zul, Fazil, Haris, ada lagi 3 orang tu geng. Kalau korang tak percaya, korang boleh tanya dia orang, 3 orang. Aku masa turun bukit tu, aku tanya dia orang, mana pokok yang kita tengok atas bukit? Itu memang aku tegur lah. Memang aku dah dekat, masuk dah dekat 4 jam dah geng. 3 jam lebih ke 4 jam dah trekking, tak sampai lagi dekat tempat keluar lah kan, dekat parking motor. Aku dah tegur dah, bukan tegur, maksudnya aku bukan nak menegur, tapi macam aku cakap kat dia orang lah. Aku tanya, mana motor kita orang? Nampak? Kan tadi atas bukit nampak pokok yang penanda kita parking motor. Lepas tu budak ni cakap, betul Haji, mana pokok tu Dah tak nampak pokok tu geng. Allah, ilusi apa entah yang nak mengaburi mata kita orang. Aku tak puas hati geng. Aku cakap, Fazil dengan Zul, duduk sekejap dekat bawah bukit ni. Jauh deh. Kita naik atas bukit, kita tengok lagi sekali. Betul tak pokok ni ada? Aku dengan Hari pun naik balik bukit. Panjat balik bukit. Atas bukit tu tengok ada lagi pokok tu geng. Aku tak tahu apa benda nak mainkan kita orang. Tapi mungkin sebab dugaan lah kan. Mungkin nak tengok, nak menguji kita kan sejauh mana. Naik atas bukit tu, nampak lagi pokok tu. Aku pun turun dengan Hari. Aku cakap dekat Zul dengan Fazil, ada lagi pokok tu kat atas bukit tu. Nampak lagi. Betul lah, kita dah dekat dah, tak jauh dah. Masalahnya, kalau nak cross sungai, hutan, tak nampak pokok tu. Heran betul aku geng. Pelik lah, memang pelik lah. Aduh. Lepas tu Zul, Ji, kita azan lagi sekali tak? Boleh juga Zul. Zul pun minta Fazil, Fazil, azan lagi sekali. Fazil pun azan untuk kali yang kedua. Pelik geng. Memang pelik. Masalahnya geng, dekat atas bukit tu, cerita dia bukan aku naik 2 kali je bukit dengan Haris. Aku susul pula sungai, naik ke atas. Kan bukit macam ni lah. Bawah bukit ni sungai kan. Aku dengan Haris dah naik 2 kali dah atas bukit ni. Lepas tu turun balik, susul pula sungai. Orang cakap meranduk ke hulu, meranduk ke atas lah kan. Nak tengok, tak nampak pokok tu geng. Tak nampak terus pokok. Aku cakap,
Tak tahulah aku cakap tawakai nahu lah. Masa tu aku dah give up dah. Aku dah macam marah lah kan. Bukan marah lah, macam aku geram lah kan. Aku lepaskan geram. Aku cakap, kenapa kita jadi macam ni? Apa lah? Kenapa jadi macam ni? Aku cakap macam tu lah. Tapi yelah, trik tu budak-budak tu jauh kan. Aku faham juga dia orang ni macam, yelah, pertama kali turun spot tu mesti dia orang nak mancing betul-betul. Maksudnya nak mancing, kesungguhan dia orang tu terhadap memancing tu obses. Macam aku ni lebih kepada layanan tetamu. Macam aku memasak apa semua kan. Tapi dia orang pun ada tolong sambil-sambil tu kan. Dia orang ada je tolong. Cumanya yelah, orang cakap nak bagi kita apa ni, mungkin nak menguji lah. Nak menguji kita orang. Tapi memang pelik lah geng. Memang pelik lah. Lepas tu kita orang pun berbincang. Kita orang berbincang. Aku tanya Zul, Fazil dengan Haris, macam mana kita ni? Zul, kebanyakannya Zul dengan Fazil ni dia follow je aku kan. Sebabnya aku yang bawa dia orang kan. Maksudnya aku menjadi macam guide untuk dia orang lah. Tapi memang dia orang tak bayar pun dekat aku. Dia orang nak bayar, tapi aku tak reti kan. Trik-trik macam ni aku tak reti nak letak. Aku tak reti nak letak bayaran. Maksudnya tak reti nak letak charge berapa-berapa. Sebab aku orang bukan orang jenis macam tu kan. Macam aku ni lebih untuk meraihkan sahabat. Macam tu. Cumanya Fazil dengan Zul memang dia orang datang naik kereta lah. Lepas tu aku terpaksa tebalkan muka aku ni. Aku tanya member aku, iaitu Pak Ik kan, senior channel. Pak Ik, sangat-sangat aku berterima kasih pada Pak Ik. Pak Ik yang pinjamkan motor dia orang, motor Legend warna hijau, hitam. Pak Ik lah bagi pinjam motor. Tapi Fazil dengan Zul tu kiranya dari segi tak berkira tu, dia orang memang tak berkira lah kan. Sebabnya Fazil ada hulu berapa Dia hulu ke dia transfer, aku tak ingat lah. Dia back in kot dalam 30 ke 40 ringgit ke 50 ringgit aku tak ingat lah. Untuk Pak Ik ni maksudnya untuk servis motor Pak Ik. Tukar apa ni, spark plug, lepas tu tukar minyak hitam, 40 oil, macam tu. Okay, lepas tu aku bincang dengan Haris. Sebab Zul dengan Fazil tadi macam aku cakap, Fazil dengan Zul tu dia orang cuma ikut je apa yang aku cakap, dia orang setuju je. Cumanya dengan Haris ni, sebab aku biasa turun dengan Haris kan, Haris biasa ikut aku. Pasal aku bincang dengan Haris, macam mana kita ni Haris. Haris pun bagi pendapat, aku pun bagi pendapat. Sama-sama berbincang, mencapai kata sepakat. Aku cakap kat Haris, tak apa Haris macam ni, tak jauh dah kita ni cuma kita penat. Satu lagi kita keliru, kita banyak keliru. Kita randuk lagi, kita menyusuri sungai lagi, hala ke bawah. Tengok kat bawah nanti kita ambil masa dalam 15 minit ataupun dalam setengah jam lagi. Aku letak masa macam tu. Supayanya masa dengan apa ni, supaya masa tu daripada trekking yang atas bukit tu, yang last tu, tak jauh lagi daripada apa yang aku rasa, apa yang aku expect untuk sampai dekat tempat parking motor kita orang. Sebabnya aku dah bajet dah masa kan. Sebab aku rasa trekking last kali tu jalan tu biasa. Jalan tu biasa masuk pada permulaan. Ada dalam 15 ke setengah jam randuk sungai, jumpa jalan trekking maksudnya. Lepas tu geng, alhamdulillah akhirnya jumpa jalan keluar geng. Korang tahu tak? Korang nak tahu tak berapa jam? Berapa jam kita orang ambil masa, maksudnya sesat dekat sejam lebih ataupun dalam masa 2 jam yang aku cakap tadi mula-mula lah. Sebab buat jalan sendiri lah. Yang tu memang kelemahan kita orang juga geng, selepas kita orang sendiri. Sebab tak buat penanda apa semua. Tak, maksud aku dari segi preparation tu kurang. Tali-tali ke, ataupun marker ke, ataupun spray ke, kita orang tak bawa. Ataupun nak tebas-tebas apa ni, semok-semok buat jalan, cantas-cantas dahan pokok buat jalan, maksudnya untuk sebagai penanda. Yang tu kita orang tak buat. Memang orang cakap kesilapan kita orang lah. Sebab tu boleh sesat tu. Tapi yang aku nak ceritanya geng, sesat kita orang ni makan masa hampir 6 jam. 6 hours later. Lembik geng, lemah terus rasa. Hampir 6 jam, bukan satu masa yang sekejap lah geng. Dengan korang kena apa ni, jalan atas batu sungai yang apa ni, berlekuk. Habis sakit geng, tapak-tapak kaki. Walaupun kita orang pakai kasut Noi getah tu kan, getah tu getah pure. Jadinya bila korang pijak batu tu, lama-lama dia akan sakit juga tapak kaki korang. Tapak kaki korang memang akan sakit juga. Yang kita orang kisahnya misteri dengan sesat.
Aku sampai sekarang aku fikir apa punca dia, mana kesilapan dia. Sebab selepas pada tu aku turun berdua pun dengan Lime, berdua dengan Lime, berdua dengan Fahmi. Macam tu, tak ada gangguan pun. Maksudnya Alhamdulillah lah kan. Kalau gangguan biasa-biasa tu ada kan. Tapi walau apa-apa pun trik tu berjaya. Cumanya yang ada salah-salah faham sikit tu biasalah kan. Kita adab berkawan kan. Manusia pula, mana nak perfect kan. Tiap manusia pun ada kelemahan, termasuk aku sendiri pun. Nanya kan, kena macam aku, lembik kan. Aduh, nanjau tu. Tapi tu lah, macam cakap, sesuatu yang berlaku tu biasanya akan ada hikmah di sebaliknya. Lepas tu pengalaman tu yang paling bahagia. Maksudnya pengalaman tu dia ajar kita erti apa itu kehidupan dan dia mendewasakan kita. InsyaAllah lah, dalam rakaman ni aku akan sertakan sekali sedikit sebanyak tentang rakaman yang lepas. Tapi pada rakaman tu aku dah down lah. Maksudnya aku mau redang sebab dalam vlog tu sepatutnya aku cakap lah kan, kita orang sesak macam ni. Tapi aku tak cakap kan. Aku cakap macam aku mengeluh je. Macam tu ada serangga. Aku mengeluh je. Mengeluh pun dengar tak dengar je. Lepas tu sampai jalan keluar tu dah maghrib lah kan. Sampai jalan keluar dah maghrib. Lepas tu kena jalan ikut hutan pula, naik motor. Pukul berapa Pukul 8 ke 8.30 sampai dekat jalan raya. Maksudnya macam tu lah lebih kurang. Akhirnya kita orang selamat kan. Tak ada apa lah. Muju. Aduh, macam-macam kan. Biasa lah main barang dalam hutan ni kan. Bukan tempat kita. Maklum lah kan, kita ni berkongsi alam. Kita berkongsi apa ni orang cakap, berkongsi kehidupan dekat dunia ni. Macam contoh kita ni, kita dah bawa sekali kan. Atas pada kita ni akan ada di alam lain yang alam lain tu, makhluk alam lain tu dia boleh tengok kita. Maksudnya dalam dunia ni kita berkongsi hidup di dimensi alam yang lain. Maksudnya. So niat yang paling penting kan. Niat betul-betul kena jaga. Niat. Lepas tu cara kita apa ni orang cakap, cara kita berkawan lah kan. Cara kita jaga hati kawan kita. Jangan cakap yang bukan-bukan, jangan belagak, jangan takbur, jangan riak. Macam tu kan. Maksudnya jauhilah sikap-sikap yang munafik lah. Senang. Aku nak cakap lebih-lebih pun korang pun sendiri faham kan. Untuk itu kan aku rasa tak ada apa kan. Cukup setakat ni vlog aku. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang. Dan jika korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Untuk subscribe tu geng, jangan lupa untuk tekan loceng on all notification supaya korang tak terlepas apabila aku update vlog aku yang akan datang. Untuk itu aku Haji Caster Daddy minta diri dulu geng. Salam hormat daripada aku. Jaga diri geng. Stay safe di musim-musim yang tak menentu ni. Lepas tu kepada masa-masa banjir aku ucapkan takziah. InsyaAllah geng akan ada hikmah di sebaliknya kan. Harap yang masa banjir tu cekal dan tabah menghadapi rintangan dan dugaan bencana alam. InsyaAllah amin. Okay geng, minta diri dulu geng. Assalamualaikum. Bye bye.